Bertemu kembali. Hari ini tarikh 8 Jun bersamaan dengan sambutan Hari Lautan Sedunia atau World Oceans Day, dan tarikh ini sebenarnya telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak tahun 2009. Tema kali ini ialah Revitalization Collective Action for the Ocean yang bermaksud pemulihan ekosistem lautan kita ini memerlukan tindakan secara kolektif oleh semua lapisan masyarakat dalam misi menyelamatkan lautan yang kini semakin terancam. Lautan kita adalah masa depan kita, dan menurut laporan bernama hari ini yang memetik data saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang terbaru menunjukkan populasi ikan bersaiz besar telah berkurangan sebanyak 90%. Dan selain itu, data tersebut juga menunjukkan kemusnahan terumbu karang terus meningkat sebanyak 50%. Dan yang lebih merisaukan, pemanasan global juga telah mengakibatkan perubahan iklim melampau yang mendadak, dan apabila lautan menjadi panas, lebih banyak air meruap ke atas menjadi kelompok awan yang akhirnya membentuk taufan besar dan juga bencana seperti ribut kuat yang melanda pantai serta memusnahkan penempatan serta infrastruktur. Besar kesannya jika tidak jaga lautan kita. Dan petang ini, saya ingin bersama Wakil Esrawani Terengganu Nur Fazliza Ali yang ada menyediakan satu laporan berkaitan dengan Hari Lautan Sedunia. Fazliza ini, kalau kita lihat penulisannya di platform Esrawani, memang banyak laporan berkait dengan pelancongan, pulau-pulau dan juga alam sekitar. Dan untuk hari ini, Fazliza juga ada menyediakan laporan bersempena dengan Hari Lautan Sedunia. Mungkin Fazliza boleh ceritakan bagaimana agaknya sistem pemeliharaan ekosistem laut kita? Adakah ia terjaga atau semakin tenat? Fazliza. Baik, terima kasih Faris di studio. Seperti yang kita ketahui ni, pada tanggal 8 Jun ini, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menetapkan tarikh sebagai Hari Lautan Laut Sedunia bermula pada tahun 2009 dan bertepatan dengan Hari Laut juga pada hari ini. Faris, saya bawakan secara langsung ini dengan berlatar belakangkan lautan dari pantai Bukit Keluang di Besut ini, Faris. Dan seperti yang kita tahu, Hari Laut Sedunia ini merupakan salah satu inisiatif seluruh masyarakat untuk melindungi ataupun menghargai usaha bagi melindungi dan memelihara khazanah laut dan juga ekosistem yang berada di dasar lautan ini. Melalui itu, pelbagai program telah dirangka bagi meningkatkan kefahaman masyarakat berhubung pemuliharaan, penjagaan dan juga kepentingan lautan dalam kehidupan manusia ini, Faris. Dan Faris, bila kita bercerita dengan lautan ini, sudah pastilah keindahan yang terdapat di dasar laut itu sering digambarkan. Jika pada nelayan, mungkin mereka mendambakan hasil laut yang lumayan kerana seperti kita ketahui itu adalah sumber hasil rezeki mereka. Dan jika bagi pelancong maupun penyelam-penyelam, keindahan yang terdapat di dasar laut itu diinginkan oleh mereka jika melakukan aktiviti selaman di dasar lautan ini. Namun pada jika ianya tidak dijaga, ianya tidak mustahil kemusnahan itu ataupun keindahan yang terdapat pada ketika ini akan hilang ataupun pupus. Seperti juga spesies yang semakin kurang kita dapati di dasar lautan kita pada ketika ini, seperti yang Faris sebutkan tadi, di mana populasi ikan besar juga semakin berkurangan. Justru itu, kesedaran orang awam ataupun orang amat ditagih dalam memastikan ekosistem sumber alam dan khazanah ini terus dipelihara dan juga dipelihara bagi memastikan ancaman dan juga tiada hidupan yang terus diancam, termasuklah keputusan seperti penyu dan juga sebagainya. Di mana Faris, bagi meningkatkan ataupun menambah sumber hasil laut negara ini, Presiden Malaysia juga turut memainkan peranan di mana mereka turut memperhebatkan program dengan melabuhkan tukun-tukun di sekitar perairan negara ini bagi mengatasi ikan di dasar lautan ini. Sekaligus dia bagi menambahkan sumber kekayaan hasil mereka itu. Di mana difahamkan Faris, sehingga kini sebanyak 394 tukun tiruan yang terdiri daripada bot-bot nelayan yang telah dirampas oleh pihak Maritime Malaysia ini telah dilabuhkan di sepanjang perairan pantai timur ini. Dan untuk perjalanan lanjut, kita ikuti proses ini, Faris. Adalah untuk menambahkan lagi tukun-tukun tiruan dalam usaha untuk menghidupkan ekosistem, menjaga ekosistem supaya kehidupan laut bertambah dan insyaAllah ikan akan bertambah, aset dari segi tangkapan akan bertambah lah. Itu sedang kita laksanakan. Buat tangkapan yang kita dapat untuk lepuskan itu, kita adakan program pelepusan. Kalau di Terengganu ni banyaklah, di Pulau Redang, di Pulau Kapas, jadi
Baik Faris, bila kita juga menyentuh tentang laut ini, ianya pasti tidak sunyi ataupun tidak lari daripada isu pencerobohan nelayan asing seperti yang kita sering laporkan di kota-kota berita sebelum ini, di mana isu pencerobohan nelayan asing ini bukan perkara baru dalam negara kita, di mana oleh nelayan asing itu mendalam, khususnya kepada nelayan tempatan. Di mana bagi nelayan tempatan itu di negeri Terengganu ini sendiri Faris, laut ini menjadi rumah kedua bagi mereka untuk mencari sumber rezeki. Namun dengan kerangkusan hasil laut negara ini bukan saja boleh mengurangkan mereka punya pendapatan ataupun sebaliknya, namun mereka turut merosakkan unjam ataupun bubu yang telah dilabuhkan oleh nelayan ini untuk meningkatkan hasil laut mereka, dan itu juga merupakan ancaman terbesar sebenarnya kepada para nelayan ini. Justru itu pelbagai langkah telah dilakukan bagi membendung isu pencerobohan nelayan asing ini, seperti pihak Maritim Malaysia sendiri, pemantauan dan rondaan juga telah kerap dilakukan bagi memastikan hasil laut negara kita ini terus dijaga dan tidak dirompak. Seperti begitu juga dengan nelayan kita sendiri Faris, bila punya kepupusan ataupun sumber ikan ini semakin berkurangan, mereka terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan mengeluarkan modal sendiri, dengan membuat bubu ataupun melabuhkan unjam sendiri dalam usaha meningkatkan kembali hasil kewangan mereka Faris. Dan kalau kita nak bercakap tentang lautan ini, ia bukan saja sinonim dengan ekosistem, pencemaran dan sebagainya, tapi ia turut sinonim dengan aspek keselamatan. Jadi bagaimana dengan aset yang Maritim Malaysia miliki sekarang ini? Adakah ia dilihat mampu mengawal isu seperti pencerobohan dan juga penyeludupan misalnya, Fazli Zai? Betul, kalau selain pada isu pencerobohan, pelbagai isu juga telah dibangkitkan sebenarnya oleh pihak Maritim Malaysia seperti aktiviti rentas sepadan dan juga sebagainya. Itu adalah cabaran terbesar sebenarnya buat pihak Maritim Malaysia. Justru itu mereka juga memerlukan aset yang lebih besar ataupun yang lebih banyak bagi mengekang pelbagai aktiviti yang berlaku di perairan negara ini Faris. Kerana apa yang saya dimaklumkan, aset yang mereka ada pada ketika ini tidak mampu untuk menampung keperluan mereka pada ketika ini. Dan itu mereka berharap lebih banyak aset termasuklah pesawat udara turut digunakan. Kerana pihak pasukan penyelamat ini, Maritim Malaysia ini bukan hanya terlibat dalam aktiviti isu pencerobohan, isu pasti dan sebagainya, namun mereka juga terlibat dalam aktiviti operasi mencari dan menyelamat. Dan pada ketika ini juga kita berdepan dengan pelbagai isu, bukan saja mangsa jatuh di laut, malahan isu tentang di mana kalau kita tengok di Pulau Pinang sendiri, beberapa isu melibatkan kes terjun dari jambatan Pulau Pinang. Dan itu antara perkara yang telah ditekankan oleh pihak Maritim Malaysia, dan juga mereka telah membuat rondaan di kawasan-kawasan tertentu bagi mengelakkan insiden yang sama dari terus berulang dalam usaha mengurangkan dan juga seterusnya mencegah daripada berlakunya isu-isu yang membabitkan kehilangan nyawa ini Faris. Dan juga Fazli Zai, kalau kita lihat hampir setiap bulan, kalau kita lihat di laporan kita sendiri di Astro Awani, pastinya ada berita-berita yang memberitahu bahawa terdapat bangkai penyu yang ditemukan terdampar di tepi pantai. Kebanyakannya di Terengganu. Jadi kenapa agaknya masalah penyeludupan telur penyu ataupun ialah penyu-penyu yang ditemui ini mati sampai ke hari ini ia masih sukar untuk diselesaikan? Kerana kita lihat pusat konservasi memang ada, tapi kenapa kita masih lagi dengar isu bangkai penyu yang semakin meningkat dan sebagainya, Fazli Zai? Betul Faris, kalau bercakap di negeri Terengganu ini, penyu adalah antara haiwan yang sinonim dengan negeri ini, dan kita akui kes kematian penyu ini sering berlaku di negeri Terengganu. Dan apa yang saya difahamkan, antara punca kematian ini adalah penyu ini ada mereka termakan plastik yang dibuang oleh orang ramai. Justru itu kesedaran orang ramai dalam menjaga sumber hasil laut ini sangat penting, kerana kebersihan ini bukan perlu hanya dititik beratkan di daratan, malahan di laut. Kerana sering boleh dikatakan setiap bulan kerajaan negeri akan melakukan aktiviti untuk membersihkan pantai, kerana bila penyu ini dikatakan mereka terkeliru bila melihat plastik dengan dan disangkakan kehidupan-hidupan lain. Jadi mereka termakan itu, dan itu adalah salah satu punca yang menyebabkan haiwan berkenaan mati. Dan pada 1 Jun lalu juga Faris, kerajaan negeri Terengganu telah mengharamkan penjualan telur penyu di negeri Terengganu ini. Dan sudah pasti tindakan yang dilakukan itu bagi memelihara hidupan itu daripada diancam kepupusan. Dan juga sebelum ini Fazli Zai, kita ada dengar satu laporan berkaitan dengan pencemaran makanan yang didakwa oleh JKNT Terengganu, Jabatan Kesihatan Terengganu, bahawa ia berlaku pencemaran yang berpunca daripada pencemaran sisa kumbahan yang tidak dirawat
di pulau berkenaan. Mungkin Fazliza sini ada mendapatkan follow up berkaitan dengan hal itu setakat ini? Betul Faris, jika sebelum ini kita ada melaporkan di mana berlakunya keracunan makanan yang berlaku di Pulau Perhentian melibatkan 6 sekawan. Dan sekarang ini pihak Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah mengambil tindakan di mana siasat lanjut berhubung perkara itu juga masih dijalankan dan mereka menjangkakan dalam tempoh seminggu mereka akan mendapat siasatan lanjut itu akan selesai bagi mengetahui punca sebenar, adakah ia berpunca daripada pencemaran air yang tidak dirawat atau sebagainya. Namun apa yang dikatakan sehingga ke hari ini Faris, tiada sebarang kes keracunan makanan yang dilaporkan berlaku di Pulau Perhentian Faris. Itu yang dilaporkan dan juga dikongsikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasmani Embong Faris. Bercakap tentang Pulau Perhentian, sekarang ni musim panas ataupun musim cuti sekolah seminggu. Pastinya ramai pelancong akan pergi ke pulau-pulau dan di Terengganu itu sendiri adalah antara lokasi tumpuan lah untuk orang menikmati keindahan lautan jernih. Bagaimana Fazliza melihat sambutan di pulau-pulau yang terletak di Terengganu? Betul Faris, kalau bercakap pasal Terengganu ni memang kita tidak lari daripada untuk pergi ke pulau-pulau. Saya rasa Faris sendiri pun kalau bercuti tidak akan melepaskan peluang kalau datang ke Terengganu ni untuk berkunjung ke pulau-pulau yang berada di negeri Terengganu ini sendiri. Okey Faris, seperti yang diketahui jika sebelum ini kedatangan pelancong ke pulau pada bulan puasa lalu agak perlahan sedikit. Namun pada selepas raya ianya kembali memuncak di mana tambahan lagi pada ketika ini adalah musim cuti sekolah. Dan semua pulau peranginan di negeri Terengganu ini penuh dengan pengunjung-pengunjung. Apa yang saya difahamkan, kesemua penginapan-penginapan di pulau-pulau ini juga telah ditempah dan hanya akan berlaku kekosongan itu pada selepas cuti musim persekolahan Faris. Dan itu menandakan aktiviti pelancongan di negeri Terengganu ini kembali rancak walaupun telah melalui beberapa fasa ketika fasa musim PKP sebelum ini di mana mereka ramai yang terpaksa berhempah pulas untuk bangkit kembali. Namun pada hari ini mereka telah berjaya bangkit dan dengan kedatangan pelancong ini membuktikan mereka kembali bernafas dalam industri pelancongan ini Faris. Baik, terima kasih Nur Fazliza Ali. Mungkin selepas ini bolehlah Fazliza menikmati keindahan pantai di belakang. Terima kasih atas laporan yang dikongsikan bersempena dengan Hari Sambutan Hari Lautan Sedunia atau World Oceans Day yang tarikh 8 Jun ini telah ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2009 lagi. Saya kira itu sahaja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.